Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tak ada isu. Jangan menyibuk kalau dah keluar dari parti, kata Muhyiddin. Saya baca detail sedikit. Jangan menyibuk, itu peringatan Presiden Bersatu Muhyiddin terhadap Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein. Susulan dakwaan akan ada beberapa ahli parlimen terutama parti itu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Iswadi Murni. Dia akan kita komen macam biasa. Muhyiddin Yassin kata, jangan menyibuk kalau dah keluar parti. Sekejap. Jangan menyibuk kalau dah keluar parti. Muah, jangan menyibuk. Sorry. Panjang sangat begitu ni. Okay, tak apalah. Jangan menyibuk, itu peringatan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hassan Hafiz. Susulan dakwaan akan ada beberapa ahli parlimen terutama parti itu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Ya. Ahli Parlimen Bagus itu berkata, Syed Abu Hassan berhak untuk bercakap apa saja namun beliau mahu memberi tumpuan mengukuh prinsip partinya. Dia seorang ahli parti tidak bertanggungjawab, dah keluar pun dari parti. Yang penting kita istiqamah, tegas pendirian. Kita akan buat pindaan perlembagaan parti tidak lagi dan mampu mengukuhkan kedudukan parti. Dia kata dah keluar daripada parti, tapi bila masa dia keluar daripada parti? Sebab kalau dia keluar daripada parti, sepatutnya dia, apa orang kata? Dia dah kira jatuh lah, dia kira sebagai lompat parti lah. Sebab meletak jawatan daripada keluar daripada parti erti kata dia telah lompat parti. Sebenarnya dia tak keluar daripada parti lagi, tuan-tuan. Dia orang tunggu untuk dipecat. Dan bila apa orang kata Ahli Parlimen Bukit Gantang itu kata akan ada lagi yang pergi melompat selepas ini, ya. Ada lagi. Hari itu saya sebut 5. Kan? Betul lompat 5. Tambah 1 jadi 6. Okey. Betul ada lagi ni Is. Ada ura-ura. Cuma sekarang ni saya dah tak berani cakap apa-apa dah. Sebab percakapan dan perbincangan itu terlalu banyak. Terlalu banyak perbincangan itu, tuan-tuan. Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni di kalangan dia orang sendiri. Perlembagaan Parti Bersatu adakah mampu untuk menyekat mereka melompat? Ya, kalau dibuat sekarang. Tetapi adakah 6 orang itu bakal hilang jawatan kalau sekiranya ia dilaksanakan? Berkemungkinan besar tidak. Berkemungkinan besar benda itu tak retrospektif. Dia tak pergi ke belakang. So, bila dia tak retrospektif, maka daripada situ, dia dikira sebagai tidak lompat parti. Jadi 6 orang ni mungkin terselamat lah. Jadi, poin saya ni lah, tuan-tuan. Kepada geng-geng Bersatu, kalau nak lompat, kalau nak nyatakan sokongan, nyatakan sokongan sekarang. Nyatakan sokongan sekarang. Sebab the moment anda tidak menyatakan sokongan sekarang, lepas ini kalau dah amend parlimen tersebut, dah amend perlembagaan tersebut, anda dah tak boleh katakan lagi. Tak boleh katakan lagi. Dan last sekali tuan-tuan, saya nak baca satu berita ni lah. Ini sebentar lalu je. Kenapa PAS terima gerakan? Kita terima gerakan sebab dia tak pernah ganggu perjuangan kita. Sedangkan gerakan pun diterima PAS, kata Hashim. Sudah tentu parti lain yang diikuti orang Melayu Islam juga disebut baik untuk menyertai PN. Oh, yelah. Tapi dia lupa. Dia tak pernah ganggu perjuangan kita. Dia lupa ke siapa membawa usul ni? Gerakan bawa kes hudud ke Mahkamah Persekutuan. Ni tahun 2015, tuan. Itu saya kata, retorik orang-orang politik. Ni retorik orang-orang politik. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, bukan. Dia ni orang politik. Dia bercerita, dulu peluk DAP, peluk PKR. Kan? Oh, ini tahaluf siasi. My brother, my sahabat. Sekarang ini, kafe harbi. Gerakan pula dia peluk. Dulu apa yang dia tak kata pada gerakan? Apa yang PAS tak kata pada gerakan, tuan-tuan? Apa yang PAS tak kata pada gerakan masa sama dengan DAP dulu? Cerita yang sama juga berkenaan dengan KFA, Kedah Football Association. KFA. Siasatan rasuah 6 juta KFA selesai. SPRM. Suruhanjaya SPRM mengesahkan siasatan berhubung rasuah bernilai 6 juta
membabitkan Persatuan Bola Sepak Kedah telah selesai. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azlan Baki berkata, kertas siasatan berhubung kes tersebut telah selesai dan berada dalam proses semakan akhir. Namun begitu, ia belum lagi peringkat untuk dihantar ke Peguam Negara, tapi dalam peringkat pendakwaan SPRM. Okay. So dalam ini pun kenyataan kertas siasatan rasuah KFA dalam semakan terakhir. Okay. Dia belum diserahkan kepada AGC tetapi sudah berada dalam pendakwaan SPRM. Okay. Nah, kenapa saya sebut dua isu ni tuan-tuan? Kenapa saya bawa cerita tentang dua kes ini? KFA ni pula, Kedah Football Association, melibatkan CEO dia pada waktu itu yang juga bekas Adon PAS di Kedah, dilantik jadi CEO, melibatkan dana 6 juta ringgit. Sanusi kata tak 5 juta, tak lepas tu pinjaman, tak dia bagi balik. Okay, stop running your mouth lah Sanusi. You will do more damage than good daripada you. Tetapi timbul juga satu persoalan menarik, macam kes tadi tu. Siapa Presiden KFA? Siapa Presiden KFA? Sanusi. So bila melibatkan perkara ini, okay, cerita dia macam mana? Ini yang saya faham lah. Dikatakan bahawa syarikat yang kononnya nak memberi 6 juta kepada KFA ni dijanjikan projek untuk rawatan air itu dilanjutkan. Bernilai I think few hundred million ringgit lah, 800 juta kot lebih kurang. So kerajaan negeri kata akan lanjutkan. Tetapi nak lanjutkan tu dermalah kepada KFA sebab masa tu KFA ada masalah keuangan kot lebih kurang macam tu. So syarikat tersebut pun mendermakan 6 juta kepada KFA. Ada yang Sanusi kemudian kata dia bukan derma, dia pinjam. Dia pinjamkan. So dia macam ni lah tuan-tuan. It does not matter. Pinjam ke, derma ke, dapat balik ke, yang penting dia ada consideration ke tidak. Rasuah ni macam ni tuan-tuan. Bila kita bagi sesuatu, ada consideration tak kepada sesuatu tu? Considerationnya adalah dapat projek 800 juta. So macam mana kantoi? Kantoinya apabila syarikat itu tak dapat projek tersebut. Syarikat itu yang buat laporan SPRM. So kantoi kat situ. Transaksi itu berlaku dan masuk ke dalam akaun. Now, adakah itu akan jadi satu kesalahan bukankah tak masuk ke dalam akaun Sanusi? Baca balik akta SPRM. Saya dah baca masa kes Muhyiddin Yassin 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu, bukan masuk dalam poket dia, masuk akaun Bersatu. 200 juta, 300 juta. Saya kata it's either to the person ataupun even tak masuk kepada dia tetapi dia benefit daripada situ. Dia tak perlu masuk direct kepada dia. Tapi dia boleh dapat benefit daripada situ. Boleh dikira sebagai rasuah. Contohlah tuan-tuan, contoh. Ni dia kata saya boleh luluskan projek kamu ni. Saya pegawai kerajaan. Saya boleh tenyih je. Baik tuan. Tapi nak lulus projek kamu ni, kamu kena bayarlah. Okey tuan, berapa? Projek kamu ni 100 juta. Tak payah banyaklah, bagi 100 ribu cukup lah. Oh okey, akaun bank mana? Bukan akaun bank aku. Jangan. 100 ribu ini kamu hantar kepada adik aku yang belajar dekat overseas sekarang. Bayar dia punya yuran. Dia tak bagi direct kepada dia, bagi kepada adik dia. Adakah itu satu kesalahan? Benefit kepada dia juga. Tapi obvious lah is. Kenapa obvious? Obvious lah sebab itu adik dia. Tak, ini dia presiden kepada persatuan tu tuan-tuan. Dia adalah presiden kepada Bersatu. Sanusi adalah presiden kepada KFA. Kalau tak dapat selesaikan masalah hutang ataupun tertunggak apa bayaran KFA itu, siapa nak kena tanggung? Presiden. Siapa boleh luluskan projek 800 juta? Menteri besar. Siapa menteri besar? So again, dia tak perlu direct. Indirectly pun dia boleh kena. Tapi dan again, ini semua spekulasi. Kita tengok nanti pada hari perbicaraan. Menarik tuan-tuan. Menarik. Panjang cerita kita malam ni. Sejam 10 minit dah.
Okay, cerita Ratu Naga. Harap sabar. Last ni. Bukan last, second last. Isu Ratu Naga. Tiada pindaan wang dikesan libat pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Aha, menarik. Kuala Lumpur, SPRM mengesahkan tidak berlaku pemindahan wang atau dana awam kerajaan membabitkan mana-mana pegawai di JPM yang diterima daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Dapatan itu diperoleh SPRM berdasarkan siasatan awal terhadap Syarul Ema atau lebih kenali sebagai Ratu Naga yang didakwa menerima ganjaran untuk membantu NGO itu. Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki berkata tiada pemindahan wang yang dikesan oleh Suruhanjaya itu membabitkan NGO dan pegawai JPM terbabit berdasarkan indikator atau petunjuk yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Beliau berkata dapatan itu mempandukan hasil siasatan ke atas Syarul Ema yang juga influencer pro PN. Berdasarkan laporan daripada berbagai penyiasat, tidak ada indikator yang lead atau menjurus diberikan kembali kepada mana-mana pihak di JPM. Ia merupakan dana awam hasil permohonan NGO. Beliau berkata demikian setelah majlis konvensyen. Okay. Right. So, kita kata hari itu, Cikgu Bat, okay, di latar belakang sikit cerita ni. Cikgu Bat mendakwa, commotion, ada satu pertelingkahan di antara Cikgu Bat Bersatu dan juga Ratu Naga Bersatu PN, pro PN. Di mana dia orang kata bahawa Ratu Naga ni dapat dana daripada Samsul Iskandar. Lepas tu dia bedal duit tu, lepas tu dia bagi balik ke Samsul Iskandar. Syafiq Halim pun kata demikian, bahawa dia terima duit dan sebagainya. Okay? Dan dia pun against, bukan dia terima daripada Samsul, dia terima daripada Ratu Naga. Dan dia bagi balik ke Ratu Naga. Okay. Dan pada bulan Januari, 12 Januari, Samsul kata dia akan saman Cikgu Bat. Kenyataan daripada SPRM ini boleh digunakan oleh Samsul Iskandar untuk teruskan saman kepada Cikgu Bat dan insya-Allah dia boleh menang. Bila dikaji balik, sebenarnya fitnah, tuan-tuan. Duit itu tak masuk pun dalam mana-mana pegawai di dalam Jabatan Perdana Menteri. So bila tak masuk, ada tak kemungkinan duit itu keluar masuk ke dalam NGO? Ya. Tapi macam saya kata tempoh hari lah, masuk duit tu dalam NGO tidak menjadikan orang itu bersalah. NGO minta permohonan, dia bagilah duit. Bukan dia nak pergi semak siapa. Kau ni kenal siapa? Kau kenal ke Muhyiddin Yassin? Kau kenal ke Cikgu Bat? Kau kenal? Bukan dia tahu, bukan dia tanya kad ahli ke apa. Tak ya. NGO datang, innocent enough, dia bagi duit. Tetapi bila dia dakwa bahawa duit itu balik kepada dia sebagai bentuk rasuah, yang itu adalah fitnah. Kan? Jadi bila itu adalah fitnah, maka kembali kepada Cikgu Bat, satu lagi kes yang dia boleh kena. Dan ini, tuan-tuan, menambahkan luka lara lagi Bersatu. Sebab hari itu Cikgu Bat kata pemimpin Bersatu langsung tak peduli dia. Kena saman kiri kanan tapi tak ada seorang pun yang pedulikan dia. Memanglah tak peduli. Ni saya nak cerita ni, tuan-tuan. Kita komen saya tentang isu ni lah. Yang kita tahulah Bersatu akan bulan awal Januari, awal Mac nanti kot, Bersatu akan buat pindaan perlembagaan lah. So bila dia buat pindaan perlembagaan ni dah tak boleh lah ahli parlimen dia nak menyokong ke selain tak ikut ketetapan parti lah. So dia orang tak boleh nak sokong PMX dia lah kalau dia orang dah buat pindaan perlembagaan nanti. Itu yang saya tahulah. Okay lah, tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan PMX Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.